Laporan berkaitan insiden dalam video itu tadi akan kami bawakan sebentar sahaja lagi. Saya Nick Senyambar, kita ikuti dahulu tajuk utama Awani Borneo malam ini. Kelulusan 2 vaksin baru bakal percepatkan vaksinasi di pedalaman. Warga pendidik diminta jangan tolak vaksin. Di situ kita boleh tahu bagaimana sama ada pandangan suara rintihan rakyat ini didengar oleh kerajaan, oleh pihak pemerintah. Kita mulakan dengan perkembangan COVID-19. 661 kes dilaporkan di Sarawak, menjadikan jumlah keseluruhan kepada 59,800. Di Sabah, jumlah kumulatifnya kini mencecah 67,541 kes apabila mencatat pertambahan 163 kes baru. Sementara itu, di Labuan catatkan 156 kes dengan jumlah kumulatif 6,984. Kelulusan penggunaan vaksin Johnson & Johnson dan CanSino oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mampu mempercepatkan proses vaksinasi khususnya di pedalaman. Pakar Perubatan Kesihatan Awam Dr. Helmi Hazmi mengalu-alukan penggunaan 2 vaksin ini berdasarkan 2 faktor berikut. Hanya 1 dos diperlukan dan kaedah penyimpanan yang mudah. Jelas Dr. Helmi, vaksin 1 dos ini penting kerana ia memudahkan petugas kesihatan yang terlibat dengan vaksinasi di kawasan terpencil dan sukar diakses. Atas kedua-dua vaksin CanSino dan Johnson & Johnson adalah berita yang sangat dialu-alukan. Ini akan menambahkan lagi keupayaan kita untuk memberikan vaksin kepada golongan sasar di seluruh negara dengan cepat. Ini kerana kedua-dua vaksin ini memerlukan hanya 1 dos pelarian sahaja. Sudah tentu ia akan memudahkan pemberian vaksin kepada golongan sasar di kawasan luar bandar yang mungkin mempunyai halangan dari segi logistik seperti di pedalaman Sarawak dan Sabah. Selain daripada itu, pemberian hanya 1 dos pelarian ini akan memudahkan pengurusan data senarai penerima vaksin. Ujarnya lagi, vaksin Johnson & Johnson dan juga CanSino mempunyai jangka hayat yang lebih panjang dan kaedah penyimpanannya lebih mudah. Dari segi penyimpanan vaksin, kedua-dua vaksin tidak memerlukan sistem penyimpanan yang rumit. J&J ataupun Johnson & Johnson umpamanya boleh disimpan pada suhu sejuk biasa selama 3 bulan dan mempunyai jangka hayat selama 2 tahun. Menariknya, berkenaan dengan kedua-dua vaksin ini, mereka mempunyai profil keberkesanan yang baik dan dapat mencegah tahap penyakit yang teruk dalam beberapa kajian yang telah dijalankan di beberapa buah negara. Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal mahu kerajaan beri kebenaran kepada hospital swasta untuk membeli vaksin sendiri. Kata Presiden Parti Warisan itu, dengan cara ini, isu kekurangan atau kelewatan vaksin akan dapat diatasi. Selain mampu mempercepatkan proses vaksinasi. Selama ini mereka juga dapat hubung rapat dengan beberapa syarikat-syarikat tersyukur. Tapi mungkin perlu juga ada guideline tertentu. Kalau mereka ini boleh mendapat ubat yang lain, contohnya ubat kanser, ubat jantung, tidak semestinya daripada kerajaan tapi mendapat bekalan daripada luar negara yang dah pun mereka mempunyai hubungan berpuluh tahun. Mengapa ini mereka kita tidak boleh gunakan kaedah mereka juga sebagai satu landasan ya untuk menyelesaikan masalah COVID ini. Lebih 150 guru di Sibu dilaporkan enggan menerima vaksinasi COVID-19. Perkara ini mendapat perhatian penyelaras Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Sibu, Dr. Anwar Rapai. Kata Anwar, jika dakwaan ini benar, beliau khawatir murid-murid berada dalam risiko sekiranya sekolah dibuka nanti. Bagi mengelak perkara buruk berlaku, Anwar meminta kerjasama warga pendidik untuk menasihatkan rakan mereka yang enggan divaksin agar segera berbuat demikian. Firdaus, if you are teacher, Mama Firdaus, please beri nasihatlah dengan rakan-rakan, guru Saya dah terima report 150 lebih pihak si mau divaksin. It's very high. Tinggi .
daripada hampir 3,800 guru. Okay? Saya minta lah, sebab guru akan berdepan dengan anak murid akan berdepan dengan ibu bapa. Sebab masa tu anak murid yang umur kurang daripada 18 tahun belum dapat dijab. So risiko masih ada. Tambahan Anwar lagi, setakat Sabtu, sekitar separuh daripada 3,800 penjawat awam terdiri daripada para guru dan anggota kumpulan perlaksana AKP di Sibu telah divaksin. Jabatan-jabatan kerajaan telah diminta, termasuk guru. Guru dan sidak AKP di Sibu ada lebih 3,800. Dah hampir lebih setengah sedangnya dah diberi vaccination. Dan difahamkan kuota dia 100 hari. Mungkin dia nak habis dalam masa 20 hari kah ataupun sebelum sekolah buka. Anwar turut mengulas mengenai vaksinasi pandu lalu di Kem Regimen Ranger Diraja ketiga di Sibu. Jelasnya program 2 hari bermula Sabtu itu dijadikan projek perintis bagi mengkaji kesesuaian pendekatan ini dilaksanakan secara umum. Berdasarkan tinjauan pada hari pertama, Anwar menjelaskan pendekatan ini dilihat lebih sesuai dilaksanakan untuk dos kedua berbanding pertama. First dose ni ada susah sikit sebab perlu tekanan darah diambil jika ada pesakit tekanan darah. Dan perlu ada consent form disign. Dan selepasnya, jika dos kedua, perkara yang ini ada lagi. Jadi dia lebih mudah. Tambah Anwar lagi, antara kelebihan kaedah ini, penerima tidak perlu keluar dari kenderaan dan boleh berehat di dalamnya setelah divaksinasi. Paling bagus juga di tempat menunggu selepasnya divaksin. Semua rehat dalam kereta dan apabila berlaku sesuatu dah diberitahu, dia akan horn ataupun flash the light. Jadi petugas akan pergi ke tempat sebenarnya. Bagaimanapun, kajian dan penelitian lebih mendalam harus dilakukan sebelum menggunakan pendekatan ini kepada orang awam. Kita terpaksa mengkaji lebih mendalam lagi dulu sebab banyak implikasi yang harus kita teliti. Apa sekalipun approach kita adanya pro, ada kontra, ada baik, ada yang si baik. Okay? Jadi kita terpaksa melihatlah yang terbaik baru kita laksanakan. Hampir semua penduduk di Kampung Telisai di daerah kecil Tungku berdekatan Felda Sahabat sudah menerima dos pertama vaksin COVID-19 pada hari ini. Terletak sekitar 70 km dari Lahad Datu, kampung itu juga merupakan penempatan pertama terpilih untuk program vaksinasi outreach bagi daerah itu. Untuk program kita pada pagi ini, outreach ni, yang mana Kampung Telisai antara kampung yang kita telah kenal pasti sebagai kampung pertama di kawasan Tungku itu untuk menerima vaksin, yang mana hampir 98% penduduk kampung ini telah mendapat dos pertama pada hari ini, dan minggu seterusnya akan dapat dos kedua lah di sini juga. Ini merangkumi mereka yang didaftarkan secara manual dan Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK di bawah Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM digerakkan bagi mengambil data dan maklumat penduduk. Ia termasuk inisiatif Jabatan Penerangan dan UPPM yang membuat hebahan dari rumah ke rumah. Sementara itu, Pegawai Kesihatan Daerah Dr. Amirul Hisham Zainul berkata, pendaftaran secara manual bagi penerima vaksin di kawasan Tungku melebihi jumlah direkodkan aplikasi MySejahtera. Kalau pandangan saya lah, sebab di kawasan sini mungkin dari segi penggunaan media sosial ataupun penggunaan smartphone ni kurang sedikit lah. Jadi kalau kita yang di-capture oleh MySejahtera tu mungkin kurang, tetapi kalau kita ikut apa yang telah dimaklumkan oleh pihak wakil-wakil masyarakat, oleh pihak penerangan, pihak pejabat daerah, pendaftaran dari segi manual tu sebenarnya ada lebih daripada jumlah tersebut lah. Cuma kita perlu key in di dalam sistem, itu ambil masa sedikit lah. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, Khairuddin Rahman menafikan pihaknya lewat ke lokasi kebakaran sebuah rumah di Kampung Belipat Lawas semalam. Sekaligus menolak dakwaan perkara berkenaan jadi punca ketegangan antara pihaknya dan seorang lagi lelaki sehingga mengakibatkan salah seorang anggotanya cedera. Jelas Khairuddin, pihaknya menerima panggilan pada jam 3.18 petang dan jentera sampai ke lokasi kejadian pada jam 3.25 petang, 8 minit selepas laporan diterima.
Dan setiap kepanggilan kita akan pastikan bahawa respon time kita mematuhi SOP yang ada. Contohnya keluaran data seminit selepas 5 panggilan, lokasi, semua perkara ini diambil kira. Dan bila benda ini berlaku, bila komuniti tidak boleh mengawal emosi, inilah perkara berlaku. Tapi Alhamdulillah, sebenarnya tadi, jalan penyelesaian terbaik, dua pihak telah berbincang dan permohonan maaf diterima oleh pegawai yang terlibat. Dalam kejadian pada petang Sabtu, seorang lelaki dikatakan gagal mengawal perasaan dan menyerang seorang anggota bomba yang sedang memadam api. 2 laporan polis telah dibuat masing-masing, satu oleh anggota bomba berkenaan dan pihak JPPM. Namun atas faktor budi bicara, laporan dari pegawai bomba berkenaan ditarik semula pada jam 12.45 tengah malam tadi. Hanya pukul 12 lebih malam, ibunya datangnya minta maaf, minta kita pertimbangkan oleh anak emosional. Jadi saya serahkan kepada pegawai yang terlibat, Encik Masrum, untuk beliau pertimbangan dan Alhamdulillah beliau profesional mengambil ini sebagai mungkin emosional lah. Perkara ini luar dijangka dan perkara ini diselesaikan dengan secara teratur lah. Bagaimanapun, laporan dari pihak JBPM masih diteruskan atas tujuan merekod dan rujukan di masa akan datang. Dalam insiden tersebut, sebuah rumah setingkat yang disewa 4 sekeluarga musnah sama sekali. Turut terbakar 2 kenderaan jenis SUV dan pacuan 4 roda milik penyewa terbabit. Sementara itu, polis mengesahkan suspek yang menyerang anggota berkenaan ditahan reman bagi membantu siasatan. Ketua Polis Daerah Lawas DSP Roslan Leman berkata, suspek yang berusia 30 tahun itu direman 4 hari bermula Ahad. Memetik laporan utusan Borneo, Roslan berkata kes disiasat mengikut Seksyen 332 Kanun Keseksaan dan Seksyen 186 Kanun yang sama. Jelasnya, siasatan tetap diteruskan sehingga mendapat arahan lanjut daripada Timbalan Pendakwa Raya walaupun mangsa telah menarik laporan polis terhadap suspek. Siasatan awal mendapati suspek bertindak agresif terhadap pengadu atas alasan bomba lewat ke tempat kebakaran yang bersebelahan dengan rumah suspek. Kejadian terbabit juga dirakam melalui kamera GoPro yang dipasang pada helmet keselamatan pengadu. Sidang Parlimen perlu dimulakan secepat mungkin kerana ia tiang demokrasi yang perlu ditegakkan. Demikian gesa Ahli Parlimen Sempurna Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal. Jelas Presiden warisan itu dengan SOP yang ketat tidak ada alasan untuk menafikan hak Ahli Parlimen untuk berbahas. Kita boleh 220 orang tidak seharusnya masuk dalam Dewan. Kita ada bilik masing-masing. Ahli-ahli parlimen ada bilik dia. Lepas itu kita boleh tonton TV untuk dengar ucapan siapa. At one time, mungkin ahli parlimen yang berucap, 30 orang, 20 orang, turun ke Dewan, berucap. Lepas itu, bila pusingan yang lain pula, dia turun dari bilik dia, masuk ke Dewan. Walking distance, bukan jauh sangat. Lepas itu, yang dah habis berucap, masuk bilik lain, dengar macam mana perbahasan. Bila nak undi, baru kita turun sama-sama. Ya. Jadi bukan boleh kita katakan tidak boleh diurus. Tambahnya, sidang parlimen perlu dibuka segera sebagai wadah bagi ahli parlimen membahaskan dan mencari penyelesaian kepada masalah rakyat yang terbeban akibat pandemik COVID-19. Dan sekarang ini kita nak suara pun bimbang juga. Pasal musim darurat, takut nanti ada yang takut kena tangkap, kena compound, kena denda, tidak ada immunity dia. Ya, kalau dia di dalam parlimen itu, di situ kita boleh tahu bagaimana sama ada pandangan suara rintihan rakyat ini didengar oleh kerajaan, oleh pihak pemerintah. Pandangan ini dinyatakan Syafiee dalam sesi bicara Presiden yang diadakan menerusi Facebook Warisan Online pada Sabtu. Dengan itu, sekian laporan Awani Borneo untuk malam ini. Saya Niki Senyambar. Kita jumpa lagi.